2 Oktober 2021 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Alhamdulillah, seperti biasa bersama-sama dengan Ijo sebagai penerbit rancangan Adi Nurkholis menerusi dalam ruangan ini seperti biasa setiap hari Jumaat pukul 10 suku pagi. InsyaAllah kita bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sihat hari ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekali lagi kita nak war-warkan kepada rakan-rakan pendengar kita juga boleh ikuti menerusi video langsung kita di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Siri yang ke-20 ini iaitu membicarakan rukun iman yang ke-6. Pada minggu ini kita akan sambung lagi membicarakan tentang qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Jadi sebagai mukadimahnya, saya mempersilakan Ustaz sebagai mukadimahnya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot yang ke-20 akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, telah selesai pembicaraannya. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Kita berpegang bahawa segala-gala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, kesemuanya adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Sama ada perkara yang berlaku di bumi, di langit, di dunia kita sekarang, ataupun di hari akhirah nanti, kesemuanya adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Jadi slot yang ke-19, slot yang ke-18 sudah membicarakan berkaitan dengan tabi'ah. Tabi'ah ini terjemahan kitanya semula jadi, ataupun kita sebut secara cakap kapung, bahasa dia, peseng dia. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah semula jadi, melainkan kesemua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pisau tidak memutuskan secara semula jadi. Api tidak menghanguskan semula jadi. Berlakunya putus, berlakunya hangus adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi pisau, api itu contoh kitab. Perkara-perkara lain pun sama, tidak berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Bahkan sesiapa yang berpegang di akidah
ada sesuatu yang berlaku secara tabiah, secara semula jadi, yang tidak berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, pegangan seumpama tu kafir ijma' ulama. Imannya tidak sah walaupun zahirnya adalah orang Islam. Tabiah semula jadi ni, ini cerita bab pegangan. Saya sudah berulang kali menyebut, adapun percakapan hanyalah percakapan asbab zahir. Itu saya akan bicara satu slot khusus di slot akan datang insya-Allah. Mana kalau hanya bercakap sahaja, alam semula jadi. Mana sebut alam semula jadi, bicara alam semula jadi begiang-begiang, itu hanya percakapan asbab sahaja. Pegangan tidak berlaku melainkan kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Sebagai contohlah, ini contoh sahaja. Orang belajar ilmu sains, ni contoh. Orang belajar ilmu sains. Jadi dalam mata pelajaran sains ni menyebut buat begiang berlaku begiang, buat begiang berlaku begiang. Itu hanya percakapan asbab. Pegangannya apa yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kelas sains kan. Begiang ni. Buat begini jadi begini. Buat begini semula bahasa dia lah jadi seumpama ni. Kalau kamu tidak buat seumpama ni, pasti tidak akan berlaku seumpama ni. Itu hanya percakapan asbab. Pegangan kita orang Islam yang beriman, yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi kalau begitu, orang nak belajar sains ni, bab akidah dia kena mantaplah terlebih dahulu. Bukan orang nak belajar sains ilmu dunia. Orang nak belajar ilmu agama, fiqh, tasawuf pun contohnya akidah kena mantap terlebih dahulu. Bukan kata orang yang nak belajar ilmu sains kena mantap ilmu akidah lebih dahulu. Kita nak belajar ilmu agama Allah, nak belajar ilmu fiqh ke ilmu tasawuf ke, akidah dia kena didahulukan. Mantap akidah terlebih dahulu. Sebab tadi cerita ilmu sains. Sebab banyak timbul persoalan lah. Macam mana orang belajar sains. Tak ada sebut pun berkaitan dengan kajian mereka berlaku seumpama tu, kajian mereka tidak berlaku seumpama tu, langsung tidak disandarkan kepada qadar perbuatan Allah. Dia tidak sandar. Sebab itu percakapan asbab. Pegangan tetap dah. Itu cerita ilmu sains. Orang bimbang kadang-kadang. Bab akidah tetap dah. Bukan kata belajar ilmu sains. Belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf pun sama. Ini saya biasa buat contoh lah. Orang nak belajar ilmu fiqh. Ini contoh. Belajar ilmu fiqh, bicara berkaitan dengan air. Air mutlaq, air mustaqma, air mutaghayyir, air mutanajjis. Bicara bab air. Jadi, air ni apabila masuk sesuatu perkara yang menyebabkan air itu berubah, sesuatu perkara yang suci, umpama teh, umpama Milo, umpama kopi, itu benda yang suci. Teh, Milo, kopi dimasukkan ke dalam air, menyebabkan air itu berubah yang banyak. Berubah warna ke, berubah rasa ke, berubah bau ke, maka air itu dia panggil air mutaghayyir. Air itu berubah kenapa? Kerana dimasukkan teh, Milo, kopi. Contoh. Ada tak dalam pengajaran fiqh tadi, berubah air itu adalah qadar perbuatan Allah. Tak sandar pun kepada qadar perbuatan Allah. Walaha air itu berubah dengan teh ke, Milo ke, kopi itu hanya pada zahir. Yang merubahkan warna air kepada merah ke, kepada coklat ke, koko, kepada hitam ke. Itu semua adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Teh makhluk, Milo makhluk, kopi makhluk, tak boleh bekas sama sekali pada merubahkan warna air dan juga rasa air. Tapi pada masa guru ustaz fiqh ni cerita bab air berubah dengan umpama teh, Milo, kopi, ada tak ustaz ni sandar kepada qadar perbuatan Allah?
Tidak juga. Sebagaimana Cikgu Sain. Tidak menyandar qadar perbuatan Allah. Ustaz Pekoh pun tidak menyandar kepada perbuatan Allah. Kepada qadar. Itu pegangan masing-masing dah tetap dah. Kita akan berpegang bahawa apa yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perkara berlaku secara semula jadi, secara sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Air masuk tanah. Air masuk tanah, air itu jadi keruh. Air tanah ni boleh menyucikan najis mughalazah. Air keruh ni kenapa? Kerana dicampurkan dengan tanah. Tanah tu yang mengeruhkan warna air. Tahu? Allah yang mengeruhkan warna air. Bukan tanah tu yang bekas. Tapi guru pekohnya sandar kepada tanah. Jadi banyak lagi lah contoh pekoh yang lain. Terhalang sampai air ketika berwuduk. Kerana di anggota wuduk ada getah, ada sisik contohnya. Jadi bila ada getah, ada sisik di anggota wuduk, ketika kita basuh anggota wuduk menyebabkan tak rata air. Jadi tak rata air kenapa? Kerana guru pekoh kata getah sisik itulah yang menghalang air daripada rata di bawah getah bawah sisik. Walha getah sisik tidak ia bekas, terhalang air, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada guru pekoh sandar kepada qadar? Tidak juga. Ada ni. Banyak lagi lah contoh pekoh yang lain. Tadi saya sebut air yang mutaghayyir. Air yang berubah dengan kepanasan matahari. Ni cerita air musyammas. Air yang berubah dengan air yang menjadi panas dengan kepanasan matahari. Air musyammas ni adalah dia punya qaid dia. Air itu makruh digunakan. Tapi air musyammas ni air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Adakah matahari memberi bekah pada memanaskan air? Tidak. Panas air adalah qadar perbuatan Allah. Tapi adakah guru pekoh menyandar kepada qadar? Tidak. Air itu dipanaskan oleh matahari. Air musyammah dia panggil. Tapi pegangan tetap dah. Segala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak datang satu contoh lagi. Contoh pekoh ni banyaklah sandar kepada asbab. Satu contohnya berkaitan dengan tuak jadi cuka dengan sendiri. Maka tuak tu hukum cuka tu hukum suci. Tuak kalau jadi cuka dengan kita bubuh obat contohnya, maka cuka tu kekal hukum najis. Tuak ni nira adalah hak turun daripada pokok kelapa tu, nira. Tuak ni nira yang diperam. Dia panggil tuak. Ini bahasa sebenar. Kita orang Terengganu hak turun pokok tu panggil tuak. Tuak tak boleh minum, tuak najis. Tapi orang Terengganu kita tulis tepi jalan, tuak harga sekian-sekian. Tuak harga sekian-sekian. Jual pula bulan puasa. Mari orang daripada luar, orang Terengganu ni mabuk bulan Ramadan, dia minum tuak. Kita Terengganu, tuak tu adalah nira. Hak tuak sebenar, kita panggil tuak masam. Ni. Dia bahasa sebenar, turun pokok tu nira. Hak masam ni, hak diperam ni, nira yang diperam, dipanggil tuak. Kita hak diperam, kita panggil tuak masam. Hak turun pokok tu, orang panggil nira, kita panggil tuak. Orang luar mari tengok, orang Terengganu minum tuak mabuk bulan Ramadan. Hak tu penting juga tu dari segi bahasa tu. Jadi sekarang ni, tuak yang diperam ni, lama-lama dia pun jadi cuka. Macam ada di Jalan Fikri tu kan, jual cuka nira, ditulis tau. Cuka nira. Jadi tuak jadi cuka dengan sendiri. Maka cuka tu hukum suci. Sendiri dengan apa? Dengan bahawa kita membiarkan tanpa kita bubuh obat untuk supaya tuak tu menjadi cuka dengan cepat. Kalau kita bubuh obat menyebabkan tuak jadi cuka dengan cepat, maka cuka tu kekal hukum najis. Sebab tuak masam ni hukumnya najis. Jadi bila tuak ni jadi cuka dengan sendiri, cuka nira, cuka tu hukum suci. Tapi kalau tuak ni bubuh obat supaya jadi cuka dengan cepat, sebab ramai orang nak beli ni, maka tuak yang jadi cuka tu, tuak yang najis, berubah jadi cuka dengan buah obat.
Cuka tu kekal hukum najis. Tapi nak cerita dalam kitab fiqh kata macam mana, tuak jadi cuka dengan sendiri. Maka cuka tu hukum suci. Ada tak perkara jadi sendiri yang lepas daripada qada dan qadar Allah? Tu kitab fiqh kata jadi sendiri ya. Itu zahir. Zahir jadi sendiri sebab tanpa bubuh sebarang obat. Biarkan akhirnya tuak tu menjadi cuka dengan sendiri tanpa kita bubuh obat. Tapi pegangan kitanya ada ke perkara jadi sendiri? Bukan qadar perbuatan Allah. Tidak ada. Melainkan kesemua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Jadi kitab fiqh kata tuak jadi cuka dengan sendiri, itu hanya pada zahir sahaja. Tuak jadi cuka kerana berubat. Jadi bila berubat, jadi cuka dengan cepat. Walah bukan obat tu yang mempercepatkan tuak jadi cuka. Allah yang menjadikan tuak tu menjadi cuka dengan cepat. Bukan kerana obat. Tapi dalam kitab fiqh sandar kepada obat. Itu hanya asbab. Tapi nak ceritanya, ketika guru fiqh membicarakan tuak jadi cuka dengan sendiri, tuak jadi cuka cepat kerana bubuh obat, ada tak sandar pada qadar perbuatan Allah? Tidak juga. Tapi pegangan segala-gala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak contoh hak fiqh. Orang buat contoh hak ilmu sains. Ilmu sains pun sama. Cerita begiang hanya cerita asbab. Pegangan tetap dah. Segala-gala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bukan kata orang yang nak belajar ilmu sains tu kena mantap akidah. Orang nak belajar ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, apa-apa ilmu yang pertama yang wajib dimantapkan adalah ilmu akidah, berpegang dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab adalah guru sains dia bimbang juga, dia kata cerita-cerita ilmu sains ni langsung tidak sandar kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu pegangan tetap dah. Bukan kata ilmu sains. Ilmu-ilmu lain pun samalah. Ilmu memasak. Dia ada kelas. Kelas masakan. Ada kelas masakan, cikgu masakan ajar macam mana. Bubuh gula, bubuh garam, begiang sesedap rasa, maka begianglah jadinya, sedaplah. Walah, adakah gula yang menjadikan manis? Adakah garam yang menjadikan masin? Akhirnya jadi sesedap rasa. Gula makhluk, garam makhluk tak bekas sama sekali. Jadi manis, qadar perbuatan Allah. Jadi masin, qadar perbuatan Allah. Tapi ada tak guru masakan disandar kepada qadar perbuatan Allah? Disandar hanya kepada gula, garam dan bahan-bahan yang lain yang menjadikan sesedap rasa. Tak sandar juga pada qadar. Itu hanya sandar kepada asbab. Pegangan kita tetap dah sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang belajar bahagian pertanian pula sama juga. Pertanian kak dia bicara bab tanah, bicara bab baja, bicara bab benih mahal ke benih murah. Gitulah. Tanah subur ke tanah tak subur. Gitu dia bicara. Baja molek ke, baja tak molek ke, benih molek ke, benih tak molek ke, dalam belajar pertanian dia tu. Tak ada sandar pun kepada qadar perbuatan Allah. Itu bicara asbab. Pegangan tetap dah. Jadi tumbuh molek pokok bukan tanah yang muri bekah. Kalau subur tak subur, semua tu adalah qadar perbuatan Allah. Maknanya baja molek tak molek, subur jadi subur, tetap qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena faham dah. Hak asbab tu cerita asbab macam biasalah. Pegangan tetap dah segala-gala qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak contoh lain-lain banyaklah laginya. Kalau orang masuk bahagian bahagian baiki tu lah. Pomeng tu kan. Belajar baiki motosikal, belajar baiki kereta, belajar baiki barang-barang elektrik contohnya. Dia apabila belajar baiki ni, kalau tukar alat ni, begiang-begiang. Kalau wayar ni tak sambung, kalau sambung begiang.
Ada tak sandar pada qadar perbuatan Allah? Tak ada. Itu hanya cerita zahir. Pegangan segala yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Ya. Bukan kerana tukar alat baru, bukan kerana sambung wayar ke apa ke yang memberkah pada menghidupkan motosikal ke kereta ke alat-alat elektrik ke, yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je lah. Kita duduk main telefon hari-hari yang ni. Telefon ni bateri banyak, bateri nak habis dah. Kalau bateri banyak tahan, boleh buka telefon. Kalau bateri habis, telefon akan terpadam. Adakah bateri itu yang memberkah? Tidak. Yang berlaku kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Ni hak zahir belaka ni. Hak zahir. Zahir, kalau kita bawa kereta, kita tekan minyak, kereta pun bergerak. Kita tekan brek, kereta pun perlahan. Kereta pun berhenti. Steering tu kita pulah ke kanan, maka kereta akan ke kanan. Pulah ke kiri, kereta akan ke kiri. Itu semua cerita asbab. Pegangan kitanya, bergerak kereta, qadar perbuatan Allah. Perlahan kereta, berhenti kereta, bukan kerana tekan brek, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Ada ni. Hak percakapan asbab, itu cerita lain. Ni. Contoh sambungan, hak biasa timbul isunya adalah ilmu sains. Sebab dikatakan ilmu sains ni tak ada Tuhan, dia kata. Sebab ilmu sains ni semata-mata tabiat. Semata-mata semula jadi. Tidak langsung berkait dengan qadar perbuatan Allah. Itu sains orang yang tidak beriman, orang kafir. Orang kafir sains dia tak ada Tuhan. Kita orang Islam yang beriman, sains itu, ilmu sains hanya zahir. Kita orang Islam beriman, kita ada akidah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata ilmu sains, sama ilmu lain pun samalah. Ilmu masakan, ilmu pertanian. Kalau orang yang tidak beriman, orang kafir, dia tak ada Tuhan. Kita orang Islam beriman, kelah masakan ke, kelah pertanian ke, apa perkara kita ada Tuhan. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya biasa jumpanya adalah berkaitan dengan ilmu sains, dikatakan tidak berkait dengan akidah agama kita. Kenapa? Berkait dengan akidah agama. Itu hanya ilmu berkaitan dengan asbab zahir. Zahirnya buat kajian-kajian, bagian-bagian. Kemudian bercakap pula cikgu sains hanya sandar kepada asbab. Itu hanya sandar pada asbab zahir. Pegangan tetap dah kita orang Islam yang beriman. Segala-gala perkara berlaku datang daripada qada dan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'ah, secara semula jadi. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagian saya sebut selok terdahululah. Didatangkan misal-misal, contoh-contoh nak suruh dia kita terbuka. Untuk kita faham molek, hak saya sebut berulang-ulang kali, sekalian perkara. Segala-gala perkara. Kesemua apa yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Anda faham ni? Sekalian perkara ni. Sekalian perkara, tadi contoh tadi, dalam ilmu sains, dalam ilmu pekoh, dalam ilmu masakan, dalam ilmu pertanian, dalam ilmu pemain-pemain baiki-baiki tu, itu hanya pada zahir. Tapi pegang kitanya sekalian yang berlaku. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan yang berlaku itu adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, pegangan. Hak bercakap tu hanya bercakap asbab. Diingatan hati kita, tak hadir pun, tak mari pun akan qadar perbuatan Allah. Hadir di hati kita, mari di hati kita, hanya hak zahir asbab sahaja. Itu hati orang awam, tidak ada salah apa-apa. Itu pun nanti insya-Allah saya akan bicara khusus berkaitan dengan perbezaan antara i'tiqadiyun pegangan dengan syuhud, zauq
hak rasa di hati bagi mereka-mereka yang ada kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesalah untuk memahamkan sekalian perkara yang berlaku, kesemua perkara yang berlaku, segala yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita balik kepada contoh asal lah. Contoh kitab ni, kita ambil pisau, kemudian api, kemudian kita ambil obat. Satu laginya kita ambil contoh pemakanan. Pemakanan contohnya makan habatus sauda, minyak zaitun, kurma. Ni hak pemakanan. Jadi saya ambil 4 contoh lah. 4 contoh banyak-banyak kan. Hak saya datang contoh banyak-banyak. Untuk memahamkan kesemua tu. Datangkan contoh tu. Jadi selesai dah kitanya dengan contoh-contohnya. Dan kita kejap dah apa maksud kesemua yang berlaku qadar Allah. Perbuatan Allah yang bersifat qadar. Kemah dah situ. Jadi saya nak balik kepada contoh pisau, api, obat dan juga pemakanan. Contoh lain samalah. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan pisau. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan pisau tu tajam. Tapi pisau tu tajam zahirnya kerana kita asah. Itu zahir dia lah. Kalau tak asah, pakai lama-lama, pisau tu akan jadi tumpul. Kita cakap Terengganu, jadi tupu gelenyeh. Kau kena. Kau kena je. Tupu gelenyeh. Dok luk. Dok luk dalam tupu gelenyeh. Sebab pakai je. Asah-asah dok pun. Batu asah pun tak dok. Kalau ada batu asah pun, nak asah pun tak pandai. Jadi maknanya zahirnya pisau tu tajam kerana kita yang asah zahirnya. Tapi kita balik kepada yang sebenar-benar hakikinya, pisau tu tajam adalah Allah yang qadarkan, Allah yang jadikan. Jadi pisau Allah jadikan, tajam di pisau Allah jadikan. Kemudian api Allah jadikan, di api tu kepanasan, panas di api tu Allah jadikan. Kemudian obat Allah jadikan. Kemudian kandungan di obat tu Allah jadikan. Obat kita nampak sama je lah. Sama-sama bulat, sama-sama lepeh. Obat penyakit lain-lain. Tapi sama-sama bulat. Penyakit lain-lain tapi sama-sama lepeh. Warna lain-lain. Tapi dia obat warna lain-lain. Tapi kandungan obat tu lain-lain lah. Betul. Walaupun sama-sama bulat, sama-sama lepeh pun. Tapi kandungannya lain-lain. Jadi obat tu Allah jadikan, kandungan dia pun Allah jadikan. Habatus sauda, minyak zaitun, kurma Allah jadikan. Kemudian khasiat yang ada di pemakanan tu Allah yang jadikan. Ini pegang kita. Sebab apa? Semua yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang jadikan tajam di pisau, Allah yang jadikan panas di api, Allah yang jadikan kandungan di obat, Allah yang jadikan khasiat di pemakanan, sampai masa apabila kita guna pisau yang tajam tadi, putus tu pun Allah yang putuskan. Bukan tajam di mata pisau yang Allah letak tu yang memutuskan. Pisau makhluk, tajam di pisau makhluk. Makhluk tak ada bekas sama sekali. Jadi putus tu tetap perbuatan Allah, bukan perbuatan tajam di pisau. Api Allah jadikan, panah di api Allah jadikan. Bersentuh dengan umpama kertas, kertas pun jadi hangus. Hangus tetap perbuatan Allah yang bersifat qudrah, bukan perbuatan panas yang Allah tak letakkan di api. Makan obat, obat makhluk Allah. Kandungan di obat makhluk Allah. Makan obat penyakit kita jadi sembuh contohnya. Sembuh penyakit kita bukan kandungan di obat yang menyembuhkan. Sembuh adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Makan habatus sauda, makan ni minyak zaitun wa kurma. Jadi kita ni jadi bertenaga, sihat contohnya. Jadi bertenaga sihat kita
adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan khasiat di pemakanan tadi yang menjadikan kita bertenaga, yang menjadikan kita sihat. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Ada satu golongan, golongan ni dipanggil puak tabaiyun. Puak yang berpegang secara semula jadi. Puak tabaiyun ni, puak yang berpegang secara semula jadi ni, dia pecah pada dua puak, dua golongan. Tabaiyun yang pertama, saya sebut dah berulang-ulang kali, putuh adalah semata-mata putuh, hangus contohnya, berlaku secara tabiah semula jadi yang tidak berkait dengan ni qada dan qada Allah. Itu kapi ijma' ulama'. Ini puak tabaiyun yang pertama. Ini kapi ijma' ulama'. Saya sebut dah berulang kali tu. Puak ni nama puak tabaiyun. Puak tabaiyun, puak yang berpegang sesuatu berlaku secara tabiah semula jadi. Putuhnya adalah pisau yang memutuskan secara semula jadi. Panah hangus adalah perbuatan api secara semula jadi yang tidak berkait dengan qada dan qada Allah. Itu kapi ijma' ulama'. Satu golongan laginya, putuh adalah perbuatan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Hangus adalah perbuatan panah yang Tuhan jadikan di api. Sembuh adalah perbuatan obat yang Tuhan letak kandungan di obat. Jadi sihat bertenaga, perbuatan khasiat yang Tuhan letak di pemakanan. Tapi bukan Allah yang berkah. Tapi tajam di pisau yang memutuskan, tajam tu Allah jadikan. Panah di api yang menghanguskan, panah tu Allah jadikan. Obat menyembuhkan, kandungan di obat tu menyembuhkan, obat tu Allah jadikan. Khasiat di pemakanan menjadikan kita sihat bertenaga, khasiat tu Allah yang jadikan. Tapi sampai masa putuh, hangus, sembuh, jadi sihat adalah perbuatan tajam, panah, kandungan dan khasiat yang Tuhan jadikan. Ini pegangan yang khilaf ulama'. Sama ada kafir juga pegangan ni, ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Ni kena halusi molek sini. Sekarang, tu kata tak mau banyak misal tu, jadi banyak masa yang kita gunakan. Sekarang ni, pisau Allah jadikan. Tajam di pisau Allah jadikan. Api Allah jadikan. Panah di api Allah jadikan. Itu kalau dalam kitab disebut sebagai quwwah. Quwwatun. Qaf, waw, ta marbutah. Quwwatun. Apa dia quwwatun ni? Kekuatan tajam di pisau. Kekuatan panah di api. Quwwah, kekuatan kandungan di obat tu. Kuah, kekuatan khasiat di pemakanan. Semua tu Allah jadikan. Sebab tadilah obat tu di dalam tu, kandungan tu Allah jadikan. Dan kandungan di pemakanan tu kandungan di obat tu ada kuah dia. Kuah ni menyembuhkan penyakit ni. Kuah ni menyembuhkan penyakit yang lain. Begitulah. Kemudian di pemakanan ni pula, habatus sauda min zaitun ke khurma ke, orang sekarang mengkaji apakah khasiat yang terkandung di dalam tu. Khasiat tu dipanggil kuah yang Tuhan letak. Kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun kuah Tuhan Allah Ta'ala jadikan tajam di pisau, panah di api, kandungan di obat, khasiat di pemakanan, sampai masa putuh, hangus, sembuh penyakit, jadi sihat, tetap qadar perbuatan Allah. Bukan kuah yang Tuhan jadikan tu yang memberikan, sebab kuah tu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu golongan terpesongnya dak. Bila Allah letak dah tajam di pisau, habis kerja Allah. Ketajaman itulah yang memutuskan. Bila Allah letak panah di api, habis kerja Allah. Sampai masa kepanasan di api itulah yang menghanguskan. Jadi memutuskan adalah adakah qadar perbuatan Allah? Tidak. Adakah menghanguskan qadar perbuatan Allah? Tidak. Itu perbuatan tajam di pisau dan perbuatan panah di api. Bukan Allah yang memutuskan, bukan Allah yang menghanguskan. Tetapi tajam di pisau tu Allah yang letak. Panah di api Allah yang letak. Mana masih lagi berkait dengan qada dan qadar Allah. Mana tajam di pisau Allah letakkan.
panah di api Allah letakkan. Kemudian tajam tu yang memutuskan sendiri-sendiri secara semula jadi, tetapi tajam tu tetap datang daripada Allah yang jadikan. Panas di api tu menghanguskan secara tabi'i, secara semula jadi, bukan Allah yang menghanguskan, tapi panas tu Allah yang jadikan. Jadi maknanya ada sakut dengan Allah jugalah, sebab tajam tu Allah yang bubuh di mata pisau, Allah buat. Panas tu Allah bubuh, Allah letak di api, Allah yang buat. Sampai masa tajam tu yang memutuskan sendiri, tapi tajam tu Allah buat. Sampai masa panas tu menghanguskan sendiri, tapi panas tu Allah buat. Dia ada sakut sikit dengan qada dan qada Allah juga. Jadi pandangan muktamad akidah ni tak kafir, tapi akidah yang fasik lagi mubtadi', bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api menghanguskan, semata-mata obat menyembuhkan, semata-mata pemakanan yang menyihatkan, yang langsung tidak berkait dengan qada dan qada Allah, semata-mata saya semula jadi, atau kafir ijma' ulama'. Hak yang kedua tadi, tabaiyun yang kedua tadi, betul lah. Pisau memutuskan sendiri. Bukan Allah yang mengkadarkan, bukan Allah yang menjadikan putu, tetapi menggunakan tajam yang Allah bubuh di pisau. Api menghanguskan sendiri, bukan qadar Allah, tapi dengan panah yang Tuhan letak di api. Memanglah obat tu menyembuhkan sendiri, tapi dengan kandungan yang Allah jadikan di obat. Memanglah pemakanan tu menjadikan sihat sendiri, bukan qadar perbuatan Allah, tapi dengan khasiat yang Allah tak jadikan di pemakanan. Jadi kait sikit dengan kuah yang Tuhan jadikan di pisau, api, obat dan pemakanan tadi. Hak ni akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, sebab dia ada berkait dengan kuah kekuatan yang Tuhan jadikan. Hak ni pegangan tabaiyun yang kedua yang khilaf pada kafir. Jadi untuk slot kali ni kita sampai masa dah, kita berhenti dahululah. InsyaAllah hak dua golongan tabaiyun ni, hak kafir ijma' ulama', hak khilaf pada kafir, insyaAllah saya akan sambung di slot akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada kita berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah yang suci, akidah yang sebenar. Jikalau masih lagi pertama kali dengar, agak payah untuk menuruti sebagaimana yang diwar-warkan sebelum ini, mana boleh kembali tengok dalam FB Terengganu FM, boleh ulang-ulang dengar, ulang tengok, dan boleh kita ambil bubuh dalam simpanan kita sendiri. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baiklah, baru tadi kita dengar perkongsian yang telah pun disampaikan oleh yang berbagai ustaz, iaitu sambungan membicarakan berkaitan dengan qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi insya-Allah memberi kepahaman kepada kita. Dan seperti biasa, sebelum kita untuk mengakhiri dalam Adin Khalis untuk pagi ini, sama-sama kita mengaminkan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan jumpa lagi di hari yang sama dan juga di waktu yang sama. Jadi untuk itu saya serah kembali kepada DJ bertugas untuk pagi ini dalam Anggung Inspirasimu.